Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azni binti Cik Ani, nombor matriks 277069. Saya merupakan seorang pelajar Universiti Utara Malaysia dan pelajar dalam Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan. Jadi, hari ini saya akan membincangkan tentang rancangan BRICS. Jadi, apakah itu rancangan BRICS? Rancangan BRICS ini merupakan sebuah rancangan yang dikemukakan oleh Sir Henry Jenny yang merupakan seorang pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu pada ketika itu. Ia telah dilancarkan pada pertengahan tahun 1950-an. Pengarah operasi yang dipilih pula ialah Sir Harry Roden Briggs. Rancangan BRICS ini merupakan salah satu usaha British untuk menangani ancaman komunis di Tanah Melayu pada ketika itu. Matlamat rancangan BRICS ini diadakan ialah untuk menjamin keselamatan penduduk, untuk mendapatkan kerjasama daripada penduduk, untuk memberikan maklumat tentang pergerakan komunis di Tanah Melayu. Ia juga untuk memaksa komunis keluar daripada tempat persembunyian mereka untuk mendapatkan bekalan makanan. Matlamat rancangan BRICS ini juga adalah untuk memutuskan hubungan komunis dengan orang awam di Tanah Melayu. Jadi, apakah faktor rancangan BRICS ini diwujudkan? Rancangan BRICS ini telah diperkenalkan selepas kemasukan pengaruh komunis di Tanah Melayu sejak awal tahun 1920-an lagi. Kemasukan komunis ke Tanah Melayu ini adalah melalui Parti Kuomintang dan juga Parti Komunis Nanyang. Ketika kemasukan komunis ke Tanah Melayu ini, mereka telah menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamat mereka. Antara kekerasan yang digunakan ialah mereka telah menjalankan pemberontakan bersenjata. Mereka juga turut membunuh peladang dan juga pekerja lumbung timah. Pihak komunis telah menyerang balai dan membunuh anggota polis. Hal ini kerana mereka menganggap bahawa anggota polis tidak mampu untuk menjaga Tanah Melayu pada ketika itu. Mereka turut membunuh rakyat yang enggan memberikan kerjasama dengan mereka. Pihak komunis juga telah melumpuhkan ekonomi di Tanah Melayu. Mereka merosakkan infrastruktur serta mengancam keselamatan rakyat. Antaranya, mereka telah menyerang lombong biji timah dan juga ladang getah. Seperti yang kita tahu, biji timah dan juga ladang getah ini merupakan sumber ekonomi utama di Tanah Melayu. Mereka juga turut mensabotaj kemudahan asas, terutamanya pengangkutan dan perhubungan. Seterusnya, mereka mengugut penduduk yang mengingkari arahan mereka. Oleh sebab huru-hara dan kacau bilau yang telah dilakukan oleh pihak komunis ini, jadi British telah mengambil keputusan untuk menangani ancaman komunis tersebut dengan memperkenalkan rancangan BRICS. Jadi, faktor-faktor kemusnahan daripada komunis ini merupakan faktor wujudnya rancangan BRICS. Jadi, apakah tujuan rancangan BRICS ini diperkenalkan? Tujuan utama rancangan BRICS ini diperkenalkan adalah untuk melumpuhkan gerakan Min Wen. Gerakan Min Wen ini merupakan sebuah gerakan yang telah ditubuhkan oleh Parti Komunis Malaya atau lebih dikenali sebagai PKM. Kebanyakannya dianggotai oleh orang Cina, pekerja lombong dan juga pekerja ladang. Namun, anggota yang menganggotai gerakan ini kebanyakannya terpaksa. Hal ini kerana mereka takut mereka akan dibunuh oleh pihak komunis. Mereka juga takut bahawa keluarga mereka akan dikenakan tindakan sekiranya mereka mengingkari arahan pihak komunis. Tujuan gerakan Min Wen ini diadakan adalah untuk memberi senjata, makanan dan ubat-ubatan kepada komunis. Mereka juga turut mendapatkan maklumat dan pengitipan. Gerakan Min Wen ini juga menyebarkan propaganda komunis di Tanah Melayu. Secara keseluruhannya, gerakan Min Wen ini menyokong PKM. Mereka sering menjalankan operasi pada waktu malam dan operasi mereka ini berpusat di bandar, di kawasan kampung dan juga kawasan berhampiran hutan. Oleh sebab itu, segala operasi mereka ini sukar untuk dikecam oleh pihak keselamatan Tanah Melayu. Jadi,
Apakah langkah yang telah diambil oleh pihak British untuk melumpuhkan gerakan Mian ini? Pihak British telah membentuk Kampung Baru Cina. Tujuan utama Kampung Baru Cina ini adalah untuk menyekat bekalan makanan, wang, maklumat dan juga ubat-ubatan kepada komunis. Lebih kurang 400 penduduk setinggan Cina telah dipindahkan ke 382 buah kampung baru. Penduduk yang berhampiran dengan hutan yang terancam dengan komunis juga turut dipindahkan ke Kampung Baru Cina ini yang telah dilindungi oleh tentera. Penduduk di Kampung Baru Cina ini telah dilengkapi dengan kemudahan asas, antaranya ialah tempat tinggal, air, elektrik, kemudahan kesihatan dan juga sekolah. Ia juga telah dipagari oleh kawat berduri yang dikawal oleh Special Constable. Hal ini bagi memastikan bahawa pihak komunis tidak mampu untuk memasuki kawasan Kampung Baru Cina. Antara lokasinya ialah di Jinjang, Kampung Tengah, Seri Kembangan, Gombak dan banyak lagi. Pada awalnya, Kampung Baru Cina ini telah membawa kepada implikasi dalam jangka masa yang pendek. Antara implikasinya ialah penduduk kekurangan makanan kerana bahan makanan yang telah disimpan selama ini serta tenakan mereka terpaksa ditinggalkan. Mereka juga terpaksa meninggalkan pekerjaan lama mereka. Jadi, hal ini telah membawa kepada ketidakstabilan ekonomi kerana mereka lebih mementingkan pertahanan terhadap pihak komunis daripada mementingkan ekonomi. Namun, dengan kemudahan yang telah disediakan, ekonomi di Kampung Baru Cina sudah mulai teguh dan juga maju. Kebanyakan setinggan Cina ini telah diberikan tanah, jadi mereka boleh mengusahakan tanah mereka sendiri. Setinggan Cina juga turut mencapai taraf politik dan sistem sosial yang telah menunjukkan kesetiaan mereka terhadap tanah Melayu. Oleh sebab itu, mereka telah diberi peluang untuk menentukan hal sendiri melalui Village Council. Pihak British juga memperkenalkan gerakan kelaparan. Gerakan kelaparan ini telah memberikan kad jaduan kepada setiap ketua keluarga. Fungsi kad jaduan ini adalah bagi memastikan setiap keluarga memperoleh bekalan makanan secukupnya. Dengan adanya kad jaduan ini, mereka tidak boleh mengambil bekalan makanan secara berlebihan. Hal ini bagi memastikan setiap penduduk di kawasan tersebut mendapat bekalan makanan dengan secukupnya. Kawalan ketat terhadap pembelian, penjualan, penyimpanan dan pengangkutan bekalan makanan juga turut diadakan. Hal ini bagi memastikan pihak komunis tidak mendapat sebarang bekalan makanan. Pihak British juga turut memperkenalkan sistem pendaftaran kebangsaan. Sistem pendaftaran kebangsaan ini penting bagi mengawal pergerakan penduduk di Tanah Melayu pada ketika itu. Jadi, setiap penduduk yang berumur 12 tahun dan ke atas akan diberikan kad pengenalan. Kad pengenalan ini penting bagi membezakan penduduk dengan pengganas komunis. Jadi, setiap penduduk yang telah mempunyai kad pengenalan merupakan seorang penduduk yang telah diiktiraf kewarganegaraannya. Rancangan BRICS juga turut menyokong Malayan Chinese Association atau lebih dikenali sebagai MCA. MCA ini telah ditubuhkan oleh Sir Tun Tan Cheng Lock pada 27 Februari 1949. Tujuan utama MCA ini ditubuhkan adalah untuk membantu masyarakat Cina yang telah ditempatkan semula dalam usaha kerajaan untuk memerangi komunis di Malaya. Antara langkah yang telah diambil oleh MCA untuk membantu masyarakat Cina ini ialah dengan menjalankan kutipan melalui jualan loteri kebajikan untuk penduduk setinggan Cina. Jadi, hasil jualan loteri tersebut akan terus diberikan terhadap penduduk setinggan Cina. MCA juga turut menyediakan kemudahan di Kampung Baru Cina. Antara kemudahan yang telah disediakan ialah kemudahan kesihatan dan juga sekolah. Sekatan jalan raya juga turut diadakan oleh pihak keselamatan di Tanah Melayu. Sekatan jalan raya ini penting untuk mencegah makanan, ubat-ubatan dan juga maklumat daripada sampai ke tangan pihak komunis. Oleh sebab itu,
Komunis terpaksa keluar dari tempat persembunyian mereka untuk mendapatkan bekalan tersebut. Apabila mereka telah keluar dari tempat persembunyian, hal ini telah memudahkan pasukan keselamatan untuk menggempur komunis. Jadi, rancangan BRICS ini telah membawa kejayaan terhadap tanah Melayu. Antara kesan kejayaan rancangan BRICS ialah ianya telah melumpuhkan rangkaian gerakan PKM. Operasi untuk menentang aktiviti komunis juga telah menjadi semakin efektif. Sokongan terhadap PKM juga semakin merosot serta pihak komunis telah kekurangan bekalan makanan dan juga bantuan lain. Dalam mesyuarat jawatan kuasa pusat di Pahang, PKM telah mengambil keputusan untuk mengurangkan kekejaman terhadap orang awam. Akhir sekali, PKM telah mengambil keputusan untuk berundur ke selatan Thailand. Hal ini kerana segala pergerakan mereka terbatas dan juga mereka telah terputus bekalan. Sekian, terima kasih.